sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin kenalkan diri. Saya Dino Liu, merupakan pelajar daripada OUN Cawangan Kuching, Sarawak. Okay, pada hari ini, saya ingin bentangkan topik ataupun kertas cadangan kajian yang bertajuk Amalan Aktiviti Bermain oleh Ibu Bapa terhadap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak Autisma. Bagi tajuk kursus kita iaitu Educational Research Method in Early Childhood. Sebagai pengenalan, kita akan melihat kepada definisi bermain. Di sini kita lihat taman permainannya. So, apakah yang dimaksudkan dengan bermain? Menurut Wahyudin 2003, beliau menyatakan bahawa melalui aktiviti bermain, ianya dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk peribadi dan akhlak seseorang kanak-kanak serta meningkatkan potensi diri mereka dalam kehidupan. Okay, seterusnya kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses dalam menyampaikan informasi, gagasan, emosi dan sebagainya. Seperti sedia maklum, komunikasi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Manakala bahasa pula merujuk kepada alat komunikasi. Sebagai contoh, kita selalu mengedipkan mata ataupun kita akan menganggukkan kepala. So, kedua contoh ini juga dapat kita golongkan ataupun tergolong dalam alat komunikasi. Okay. Seterusnya kita akan melihat apakah yang dimaksudkan ataupun diperkatakan dengan kanak-kanak autisma. Okay. Kanak-kanak autisma merujuk kepada kanak-kanak yang mempunyai gangguan neurologi. Okay, yang mana ia akan menyebabkan kepada beberapa kesukaran dalam diri seseorang kanak-kanak tersebut. Ini termasuklah dari segi komunikasi, tingkah laku dan interaksi sosial. Okay. Seterusnya kita akan melihat kepada subtopik yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Okay. Permasalahan kajian ini saya akan menyatakan ataupun menguraikan, membentangkan mengapa bermain. Okay. Selalu menjadi pertanyaan kepada setiap ibu bapa. Kenapa bermain dan mengapa tidak menjurus kepada proses ataupun perkembangan akademik semata-mata. Okay. Ini kita akan melihat dengan aktiviti bermain, ia dapat merangsang perkembangan dan pembelajaran. Iaitu kita akan melihat proses pembelajaran seseorang kanak-kanak tersebut. Ya. Okay. Dan ia juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk terapi khasnya bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Contohnya ataupun seperti tajuk topik atau tajuk kajian kita iaitu kanak-kanak autisma. Okay, dalam merangsang ataupun mengalahkan komunikasi dan bahasa dalam diri mereka. Selain itu, permasalahan kajian juga akan melihat pada adakah ibu bapa harus terlibat dalam melaksanakan aktiviti bermain. Ya, ini adalah penting apabila bukan sahaja aktiviti pembelajaran dilakukan di sekolah. Selain itu, aktiviti tersebut haruslah dijalankan secara konsisten apabila berada di rumah. Oleh itu, ibu bapa harus memainkan peranan yang penting demi ataupun untuk meningkatkan lagi dan mengalahkan proses pembelajaran yang berterusan dalam kalangan kanak-kanak khasnya bagi kanak-kanak autisma. Okay, dan terdapat 5 kategori permainan iaitu permainan solitari, iaitu individu, permainan spektator, permainan selari, permainan asosiatif, dan juga permainan kerjasama. Okay. Terusnya kita akan melihat kepada objektif kajian. Okay, pengkaji telah menyatakan 2 objektif kajian, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti perkembangan bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisma. Yang kedua ialah mengetahui tahap pengetahuan ibu bapa terhadap aktiviti bermain. Seterusnya kita akan melihat kepada persoalan kajian. Persoalan kajian juga terdiri daripada 2, iaitu sejauh manakah tahap perkembangan
bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisma. Yang kedua adalah melibatkan ataupun persoalan yang mengenai sejauh manakah tahap pengetahuan ibu bapa terhadap amalan bermain dalam membantu perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak autisma. Seterusnya kita akan melihat sorotan kajian. Di sini pengkaji ataupun saya sendiri menyenaraikan beberapa, iaitu 3 sorotan kajian. Okay, yang pertama adalah menerusi penulisan ataupun kajian dijalankan oleh Sharifah dan Aliza pada 2011, yang mana menyatakan bahawa menerusi aktiviti bermain, kanak-kanak turut dapat belajar untuk berkomunikasi, berinteraksi dan mengadaptasikan diri mereka dengan persekitaran, bersesuaian dengan tahap kesukaran yang dimiliki oleh seseorang kanak-kanak autisma, bahawa dengan aktiviti bermain, kita juga dapat meningkatkan ataupun mengalahkan perkembangan komunikasi dan interaksi kanak-kanak tersebut. Seterusnya, melihat kepada kajian yang dijalankan ataupun penulisan telah dibuat oleh Saiful Azam dan juga Aliza Alias pada 2015, menyatakan bahawa setengah kanak-kanak autisma tidak dapat membangunkan kemahiran pertuturan mereka sendiri dan memerlukan satu sistem komunikasi yang berkaitan dengan pengalaman persekitaran dan interaksi mereka dengan orang dewasa. Maka ini adalah merujuk kepada peranan yang dimainkan oleh ibu bapa ataupun warga pendidik dalam mendidik ataupun meningkatkan kemahiran ataupun perkembangan diri seseorang kanak-kanak, sama ada perkembangan komunikasi, perkembangan sosial dan juga perkembangan tingkah laku khasnya bagi kanak-kanak autisma. Seterusnya merujuk kepada penulisan yang dilakukan oleh Guru Priti, Julie dan Priyanka pada 2019 yang menyatakan bahawa aktiviti bermain juga seperti permainan simbolik dan asosiatif dapat membantu meningkatkan kemahiran berbahasa dalam diri seseorang kanak-kanak, khasnya bagi kanak-kanak yang mempunyai gangguan bahasa. So ini juga dapat kita kaitkan dengan keperluan ataupun kesukaran dalam diri seseorang kanak-kanak dan mengaitkan ataupun membuktikan bahawa dengan aktiviti bermain ia juga dapat membantu dalam meningkatkan komunikasi ataupun bahasa dalam diri mereka. Okay. Seterusnya kita akan melihat kepada metodologi kajian. Okay, dalam bab ini kita akan menyatakan beberapa subtopik di bawah metodologi kajian yang mana merangkumi reka bentuk kajian, instrumen ataupun alat kajian, lokasi kajian, sampel kajian dan juga prosedur kajian. Pertama, kita akan melihat reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji ataupun saya sendiri dalam kajian ini ialah kaedah bersifat kuantitatif. Manakala melihat kepada instrumen kajian, so pengkaji ataupun saya sendiri menggunakan borang soal selidik yang mana dalam borang soal selidik tersebut mengandungi 4 bahagian utama. Yang pertama, bahagian A merupakan maklumat peribadi responden iaitu ibu bapa. Bahagian kedua adalah bahagian B merupakan latar belakang kanak-kanak iaitu diisi oleh responden iaitu ibu bapa ya. Bahagian C merupakan tahap perkembangan anak-anak responden. Bahagian D adalah jenis permainan yang akan dinilai ataupun yang akan dijawab mengikut kefahaman responden sendiri. Seterusnya kita akan menggunakan skala Goodman yang mana merupakan skala secara tradisional digunakan, iaitu melibatkan dua jawapan ataupun kita boleh katakan dalam persoalan tersebut iaitu ya ataupun tidak. Skala Goodman secara tradisional merupakan satu penelitian bila ingin mendapatkan sesuatu jawapan yang tegas terhadap sesuatu permasalahan yang ditanyakan. Okay, maka sesuailah kita gunakan skala Goodman dalam kajian ini.
Seterusnya kita akan melihat kepada lokasi kajian. Lokasi kajian kita adalah bertempat di sebuah persatuan, iaitu Persatuan Autisma Kuching di Kuching, Sarawak. Okay, dan untuk makluman, persatuan tersebut merupakan satu-satunya persatuan yang menempatkan semua pelajarnya ataupun kanak-kanaknya adalah kanak-kanak autisma yang mempunyai diagnos daripada pakar. Seterusnya kita akan melihat kepada sampel kajian. Di sini pengkaji melibatkan 30 orang ibu bapa kanak-kanak autisma yang mana telah dipecahkan kepada 10 orang bapa dan 20 orang ibu. Seterusnya kita akan melihat kepada prosedur kajian. Okay. Prosedur kajian di sini mempunyai beberapa langkah. Yang pertama adalah mengenal pasti populasi kajian. Okay. Seterusnya kita akan membuat surat permohonan kebenaran khasnya kepada Presiden Persatuan Autisma Kuching dan juga permohonan kebenaran kepada ibu bapa sebagai responden. Seterusnya kita akan mendapatkan responden yang mana kita sekaligus kita juga akan approach ataupun kita akan membuat perbincangan bersama kalau di persatuan kita akan ada seorang program coordinator, so kita akan buat perbincangan bersama beliau. Seterusnya yang keempat adalah mengumpul maklumat yang mana borang soal sedia akan mula diedarkan dan juga pada ibu bapa atau responden dan mengumpul borang sedia yang telah siap diisi. Okay, seterusnya langkah kelima, menganalisis data. So, langkah kelima ini kita akan melihat ataupun penulisannya akan dijalankan pada SEM hadapan. Dan seterusnya langkah keenam juga, keputusan kajian juga akan dibentangkan di SEM hadapan. Seterusnya kita sekaligus melibatkan pada perbincangan, kerangka teorikal dan juga sebagainya. Okay. Terima kasih atas perhatian anda dan selamat berjumpa lagi. Stay safe semua. Sekian, terima kasih.